Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Memperkenalkan diri saya, Wan Nur Hazirah binti Kamaruzaman selaku Ketua Kumpulan bagi projek inovasi pada kali ini. Di antara ahli kumpulan saya adalah Encik Muhammad Zamri Jamaluddin, Cik Nur Suhaili binti Muhammad Zain dan Puan Nur Farahin binti Bain. Kami terdiri daripada pensyarah bagi program Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar di Politeknik Sultan Idris Shah. Di sini saya ingin memperkenalkan satu aplikasi yang diberi nama Groundwater Contamination Apps. Aplikasi ini telah diguna pakai oleh pelajar Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar di Politeknik Sultan Idris Shah. Di Politeknik Sultan Idris Shah terdapat 7 jabatan. Di antaranya adalah Jabatan Kejuruteraan Awam. Di Jabatan Kejuruteraan Awam terdapat 3 program yang ditawarkan, di antaranya adalah Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar, Diploma Kejuruteraan Awam dan Diploma Seni Bina. Program ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan dalam kejuruteraan alam sekitar dengan memberi penekanan khusus kepada aspek sistem pengurusan bekalan air dan air sisa, pengurusan pencemaran bunyi dan udara, pengurusan sisa pejal dan sisa berjadual, pengurusan pencemaran tanah dan air bawah tanah, serta pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Pelajar perlu menghadiri kuliah bagi proses pembelajaran teori dan melakukan kerja secara praktikal dalam makmal. Bagi menamatkan pengajian pelajar Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar, pelajar harus lulus ke semua kursus. Di antaranya adalah Geoenvironmental Engineering di mana ia ditawarkan pada semester 5 sebelum pelajar menjalani latihan industri. Dalam kursus ini, terdapat 7 bab utama. Bab yang paling kritikal bagi pelajar adalah bab 3 di mana ia berkisar tentang air bawah tanah. Topik ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang isu-isu asas yang berkaitan dengan air bawah tanah. Bagi kursus ini, terdapat 3 course learning outcome yang perlu dicapai oleh pelajar. Dengan itu, bab 3 ini melibatkan CLO2 di mana pelajar perlu tahu tentang bagaimana pencemaran itu berlaku di bawah tanah. Dengan adanya pengetahuan ini, pelajar dapat membuat analisis untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pergerakan atau migrasi pencemaran di bawah tanah yang boleh memberi impak secara langsung kepada air bawah tanah. Melalui permasalahan pelajar yang saya kumpul, secara ringkasnya, pelajar mengalami beberapa masalah bagi subtopik ini. Di antaranya ialah sukar menggambarkan pergerakan air bawah tanah, sukar memahami pengiraan pergerakan air bawah tanah, sukar mengenal pasti punca utama pencemaran air bawah tanah. Di sini saya ada mempamerkan video keluhan pelajar tentang subtopik ini. Jom kita tengok. Salam sejahtera. Nama saya Puvendan Nakibala, merupakan pelajar semester 5 Kejuruteraan Alam Sekitar. Pada semester ini saya mempelajari subjek Geoenvironment. Subjek Geoenvironment saya rasa macam susah sangat untuk dipelajari, terutamanya bahagian pergerakan air di bawah tanah. Apabila saya belajar secara teori menggunakan bahan seperti slide, saya rasa macam susah sangat untuk menggambarkan pergerakan air di bawah tanah. Bukan itu saja, yang part calculation pun saya rasa macam susah sangat untuk dipelajari. Biasanya untuk calculation kita pakai formula dasi. Formula dasi sangat complicated, sangat kompleks untuk diaplikasikan dan untuk difahamkan. Bukan itu saja, oleh sebab dia pergerakan air di bawah tanah, saya rasa macam susah sangat untuk mengenal pasti punca utama yang mencemarkan air di bawah tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan sahabat Zamir Zain daripada kos Kejuruteraan Alam Sekitar dan saya mengambil subjek GEOE iaitu Geoenvironment and Engineering. Masalah dan kesukaran dalam belajar prinsip Lawson Law. Yang pertama, sukar menggambarkan pergerakan aliran air dalam tanah. Kerana pergerakan air dalam tanah kita tidak dapat lihat dan kita tidak dapat ukur secara dengan tepat seperti air yang berada di surface water. Kedua, sukar memahami pengiraan pergerakan aliran air dalam tanah kerana
Aliran air dalam tanah dipengaruhi juga oleh aliran air dalam sungai dan jumlah air dalam sungai mempengaruhi air dalam tanah. Jika paras air sungai tinggi, maka groundwater di dalam tanah juga tinggi. Sukar mengenal pasti punca-punca yang menyebabkan groundwater ni, air dalam tanah ni tercemar. Kerana air dalam tanah juga kita tidak tahu influen, contohnya daripada tapak pelipur sampah iaitu landfill, berapa banyak influen yang masuk ke dalam groundwater. Sehubungan dengan itu, aplikasi groundwater contamination dibuat. Aplikasi ini merupakan satu hub informasi tentang pencemaran air bawah tanah bagi memudahkan pelajar memahami konsep pencemaran air bawah tanah. Terdapat fakta, beberapa video dan gambar yang berkaitan. Selain daripada itu, melalui aplikasi ini juga membolehkan pelajar mempelajari tentang pengiraan yang terlibat bagi mengetahui had laju dan kadar alir air bawah tanah serta masa yang diperlukan oleh pencemaran bergerak dari satu tempat ke satu tempat lain. Selain daripada itu, terdapat contoh latihan dan kuis bagi pelajar untuk membantu latih tubi dalam bahagian pengiraan. Jom kita tengok dan saksikan apa yang menarik tentang aplikasi ini. We all know the Earth is full of water, but there's a lot more to water than all that blue stuff you see on the globe. The water we can see on the surface of the Earth is surface water. Surface water is every lake, pond, river, stream, and ocean on Earth. But in the ground below your feet, there's even more water, groundwater. Groundwater is water that's crammed in the tiny gaps between rocks, soils, and sediments under the ground. A full body of groundwater is called an aquifer. There are huge aquifers all across America. The biggest is the High Plains Aquifer, which covers 174,000 square miles right in the middle of the country. Anything that big deserves a closer look. Let's say you could grab a shovel and dig straight down through the soils to an aquifer. The level underground where you first hit groundwater is called the water table. Below the water table, the ground is completely soaked or saturated with water. We're very fortunate in Minnesota to be rich in surface and groundwater resources. Because most of our water originates in the state, our actions impact how clean or contaminated our water resources become. 75% of Minnesotans rely on groundwater every day to supply all of their water needs. But this incredible resource is vulnerable to pollution. Keeping our drinking water clean is crucial for our health and peace of mind. While groundwater can be polluted by a single commercial or industrial source, it can also be polluted by our collective actions. Some pollutants are harmful to human, animal, and ecosystem health, even at small
Untuk mengukur keberkesanan aplikasi ini, satu soal sidik telah dijalankan kepada pelajar-pelajar semester 5 yang mengambil kursus Geoenvironmental Engineering. Untuk pengetahuan anda, aplikasi ini dibuat khususnya untuk membantu pelajar dalam pembelajaran atas talian sempena COVID-19 kerana semua kelas teori dijalankan secara atas talian. Pelajar diberi kesempatan memasang aplikasi ini di telefon pintar masing-masing. Setelah subjek ini dipelajari secara atas talian, pelajar dihendaki menggunakan aplikasi ini bagi meningkatkan pemahaman pelajar dalam bab 3 ini. Soal selidik telah dibuat dengan menggunakan Google Form di mana terdapat 2 item untuk mengukur tahap kepuasan pelajar sebelum wujudnya aplikasi ini. Manakala 5 item pula bagi mengukur tahap kepuasan pelajar selepas menggunakan aplikasi ini. Soal selidik ini dijawab oleh 36 orang pelajar yang terdiri daripada 25 pelajar perempuan dan 11 orang pelajar lelaki. Melalui soal sidik bagi 2 item yang pertama iaitu sebelum penggunaan aplikasi ini, didapati majoriti pelajar menyatakan konsep yang terlibat dalam bab 3 ini sukar difahami termasuklah pengiraan yang terlibat. Pelajar juga bersetuju bahawa aplikasi ini memberi dan senang digunakan di samping membantu dalam pemahaman tentang pengiraan yang terlibat. Selain daripada itu, aplikasi ini mampu menjimatkan masa pelajar untuk mengulang kaji pelajaran tentang bab groundwater contamination. Majoriti pelajar sangat bersetuju bahawa aplikasi ini memberi impak yang sangat positif kepada pelajar. Kesesuaian aplikasi ini dalam membantu PMP, pelajar juga diberi persetujuan yang sangat tinggi. Secara keseluruhannya, aplikasi ini mampu membantu pelajar dalam memahami konsep yang terlibat dalam pembelajaran yang berkaitan dengan tanah dan air bawah tanah. Saya berharap aplikasi ini dapat diguna pakai oleh semua pihak dan ditambah baik dari masa ke semasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.